Ini adalah matematik kertas 2 untuk percubaan SPM Sekolah Bertema Penuh tahun 2012. Dan dia akan dibahagikan kepada 4 video dan setiap video akan mengambil 4 soalan lebih kurang ya. Mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama, gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan set R dengan keadaan set semesta adalah P, kesatuan Q dan R ya. Union P, union Q dan union R. Soalan A, P bersilang dan Q. Jadi kita tengok kawasan jawapannya. Dia hanya melibatkan set P dan set Q, tidak melibatkan R. Maka kawasan bertindan, iaitu kawasan yang bersilang, adalah terletak di sini ya. Kita larikan. Okey. Kawasan R, set R tidak langsung termasuk di dalam skop soalan A ni. Maka kita hanya lihat kepada di mana kawasan yang bertindan di antara P dan Q saja. Jadi kawasan yang bertindan, yang bersilang sudah tentulah kawasan yang berlori itu. Ini agak straightforward ya. Jadi agak mudah untuk selesaikan. Kita lihat soalan B. Kita lihat pada soalan B, ia mungkin agak sukar sedikit ya. Dan apabila kita menyelesaikan soalan begini, kita perlu membuat operasi ini daripada kiri ke kanan ya. So, kita tengok set P tanda dulu, iaitu set pelengkap bagi set P yang bertindan, yang bersilang dengan set Q. Kita lihat set Q, di manakah kawasan yang bertindan dengan set pelengkap kepada P, iaitu sudah tentulah keseluruhan set Q kecuali di kawasan yang diduduki oleh set P ya. Seperti yang saya lakarkan di sini. Okey, dia makan sedikit di dalam kawasan R ya. Okey, kita sudah pun selesai untuk yang pertama ya, iaitu set pelengkap P yang bertindan dengan Q. Dan kita lihat pada segmen yang kedua pula, iaitu apabila disatukan dengan set R. Operasi yang kesatuan ini agak mudah kerana apa yang perlu kita buat hanyalah untuk menambah kawasan yang telah kita lorek tadi untuk kita masukkan juga set R di sini ya, seperti ini. Jadi sambung saja ya. Sambung saja dan kita akan selesai menjawab soalan B. Begitulah. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Hitungkan nilai P dan nilai Q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Di dalam soalan ini kita mempunyai dua persamaan dan kita mempunyai dua pemboleh ubah. Jadi kita mempunyai cukup maklumat untuk menyelesaikan masalah ini ya. Kita lihat kita ada mempunyai P dan Q di dalam persamaan pertama dan juga P dan Q juga di dalam persamaan kedua. Apa yang kita perlu buat ialah untuk ada dua cara sebenarnya untuk menyelesaikan soalan ini. Satu ialah kita cari nilai Q di dalam bentuk P ataupun cari nilai P dalam ungkapan Q. Kemudian kita gantikan ke dalam persamaan yang satu lagi. Mari kita lakukan mari kita lakukan dengan cara yang pertama terlebih dahulu. Saya namakan persamaan ini sebagai persamaan 1 dan persamaan ini sebagai persamaan 2 ya. Kita lihat dari 1 4P adalah bersama dengan 10 campur 3Q ya. Kerana apa? Kerana saya bawa tolak 3Q ke kanan ya. Dan dia menjadi campur 3Q. Okey. Dan P adalah bersama dengan
10 campur 3Q per 4. Okay, itu adalah nilai P dalam ungkapan Q. Dan kita masukkan nilai P ini ke dalam persamaan kedua. Okey, jadi 2P P kita gantikan dengan nilai ungkapan dalam bentuk Q yang baru kita saja perluhi sebentar tadi. 10 tambah 3Q per 4 campur 5Q bersama dengan tolak 8. Jadi 2 dan 4 kita boleh potong, ya. Jadi 1 per 2. Dan kita selesaikan yang seterusnya, iaitu 10 per 2 tambah 3Q per 2 tambah 5Q bersama dengan tolak 8. Jadi ini adalah 10 per 2 adalah bersama dengan 5. Campur 3 per 2 campur 3 per 2Q campur 5Q, iaitu bersamaan dengan 3 per 2 campur 10 per 2, iaitu 13 per 2. Okey. Kemudian kita bawa 5 ke sebelah kanan menjadi tolak 5, Jadi 13 per 2Q adalah bersamaan tolak 8, tolak 5 adalah bersamaan tolak 13. Okey. Dan step yang terakhir iaitu membawa 13 per 2 ke sebelah kanan untuk menjadi 2 per 13. Kita songsangkan dia, ya. Jadi Q adalah bersamaan tolak 13 yang didarabkan dengan 2 per 13. Sudah tentunya 13 dan 13 kita boleh potong. Maka Q adalah bersama dengan tolak 2. Okey. Dengan nilai Q yang telah kita perluhi, kita boleh mencari nilai P. Jadi P adalah bersamaan dengan, daripada persamaan ini yang kita telah ungkapan P dalam bentuk Q yang telah kita perolehi, kita masukkan saja nilai Q di dalamnya, iaitu 10 tambah 3Q, iaitu tolak 2 per 4, iaitu bersama dengan 10 tolak 6 per 4. 10 tolak 6 adalah 4. 4 per 4 adalah bersama dengan 1. Jadi itulah jawapan untuk P dan Q. Okey, ini adalah cara pertama. Cara yang kedua, saya letakkan di sini. Kita lihat di antara 1 dan 2 di sini. Saya nak buat satu cara yang agak elegan sedikit, ya. Apa yang saya nak lakukan ialah saya nak mendarabkan persamaan 2 dengan 2. Persamaan 2 saya darabkan dengan 2. Apa yang berlaku? Iaitu 2 didarabkan dengan 2P tambah 5Q bersama dengan 2 yang didarabkan dengan tolak 8, ya. Kedua-dua belah persamaan saya darabkan dengan 2. Kenapa? Saya akan tunjukkan kemudian. Jadi 2 darab 2P campur 5Q bersamaan dengan 10, bukan 10, tetapi 4P tambah 10Q bersama dengan 2 darab tolak 8 ialah tolak 16. Saya namakan dia persamaan 3. Dan saya nak letak juga persamaan 1 seperti mana yang diletakkan dalam soalan di atas. 4P tolak 3Q bersama dengan 10. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita lihat 4P dan 4P di situ, nilai yang sama. Itulah sebabnya kenapa saya darabkan dengan 2. Persamaan 2 saya darabkan dengan 2 kerana saya nak membuatkan ungkapan P itu sama. Kerana apa saya buatkan dia sama? Kerana saya boleh tolakkan persamaan 3 dan persamaan 1 daripada persamaan 3. 3
tolak 1 begini ya. Apabila persamaan 3 tolak persamaan 1, saya akan tolak 4P tolak 4B. 4P tolak 4P. Okey. Ini adalah datangnya dari sini ya. Dan kemudian 10Q tambah 10Q yang ditolakkan dengan tolak 3Q, iaitu yang ini ya. Ini bersamaan dengan tolak 16 tolak 10, iaitu sebelah kanan persamaan 3 dan 1. Apabila saya tolak persamaan 3 tolak persamaan 1, 4P tolak 4P sudah tentu menjadi kosong. 10Q tolak 3Q menjadi 10Q campur 3Q, iaitu 13Q bersamaan dengan tolak 16 tolak 10, iaitu tolak 26. Jadi Q adalah bersamaan dengan, apabila kita bawa 13 ke sebelah kanan, dia akan menjadi bahagi 13 ya. Jadi tolak 26 par 13, iaitu Q bersama dengan tolak 2. Jawapannya tetap sama seperti mana yang kita lakukan dalam percubaan pertama, iaitu cara yang pertama. Okey. Dengan nilai Q yang telah kita perolehi, saya akan gantikannya ke dalam persamaan 1 ataupun persamaan 3 atau persamaan 2, mana-mana pun boleh ya. Jadi saya masukkan Q bersamaan tolak 2 ke dalam, mana kita nak pilih? Ke dalam 1 lah ya. Jadi 4P tolak 3, Q adalah tolak 2 bersamaan dengan 10. Jadi 4P campur 6 tolak 3 darab dengan tolak 2 campur menjadi campur 6 bersama dengan 10. Dibawa tolak 6 ke sebelah kiri menjadi tolak 6, campur 6 apabila dibawa ke kiri jadi tolak 6. Jadi 4P arah bersama dengan 10 tolak 6 iaitu 4. Jadi P adalah 1. Kalau kita lihat antara metod pertama dan metod kedua ni agak sedikit pendek caranya, lebih mudah ya. Jadi saya syorkan pelajar semua untuk menggunakan cara yang paling sesuai untuk anda ya. Kita bergerak ke soalan yang ketiga. Selesaikan persamaan kuadratik. Kita mempunyai satu persamaan yang diberi dalam soalan ini dan kita perlu mencarikan pemboleh ubah dalam persamaan itu. Hanya satu saja pemboleh ubah di dalam persamaan. Jadi sudah tentulah kita boleh mendapatkan nilai P di situ. Tetapi kalau kita lihat ini adalah persamaan kuadratik. Jadi ada kemungkinan kita akan mendapatkan lebih daripada satu nilai untuk pemboleh ubah P. Kita cuba sekarang. Kita mulakan dengan persamaan asal yang diberi, iaitu P tolak 1 par 1 tolak P bersama dengan 2 par 3P. Kita tidak mahu ada denominator dalam persamaan ini supaya kita untuk memudahkan kita menjawab soalan. Jadi kita bawa 1 tolak P ke kanan iaitu ke atas, dan juga 3P kita bawa ke kiri pula dan ke atas. Apa yang berlaku? Iaitu 3P yang didarab dengan P tolak 1 bersama dengan 2 yang didarab dengan 1 tolak P. Okey. Saya harap langkah ini mudah untuk difahami. Okey, sekarang kita buka kurungan, kita darabkan 3P dengan P tolak 1, iaitu 3P kuasa 2 tolak 3P bersama dengan 2 yang didarab dengan 1 tolak P, iaitu bersama dengan 2 tolak 2P. Bagaimana ia dilakukan? Di sebelah kiri persamaan 3P didarabkan dengan P menjadi 3
P kuasa 2. Kemudian 3P didarab dengan tolak 1 menjadi tolak 3P. Begitu juga dengan sebelah kanan. 2 didarab dengan 1, kita dapat 2. Dan 2 dengan tolak P, kita dapat tolak 2P. Sekarang ia lebih mudah untuk diselesaikan. Kita nak pindahkan kesemua yang di belah kanan ini ke kiri. Dan kita akan dapati 3P kuasa 2 tolak 3P, iaitu yang original di sebelah kiri. Kemudian tolak 2P ke kanan akan menjadi campur 2P. Dan 2 apabila dipindah ke kiri menjadi tolak 2. Okey. Dan bersama dengan kosong kerana telah pun dikosongkan di sebelah kanan ya. Jadi 3P kuasa 2 tolak 3P campur 2P jadi tolak P saja. Dan tolak 2 bersama dengan kosong. Apabila kita lihat kepada persamaan kuadratik begini, kita boleh sama ada menggunakan proses factorization ataupun kita menggunakan persamaan kuadratik atau formula kuadratik. Saya nak cuba untuk memfakturkannya terlebih dahulu ya. Proses memfaktur ni mungkin agak sedikit sukar nak dilakukan. Tetapi sekiranya anda banyak membuat latihan, saya yakin ia mudah untuk dilakukan ya. 3P dan P di sini. Kerana apa? 3P didarab dengan P akan menjadi 3P kuasa 2. Okey. Jadi itu selesai untuk perkali kepada P kuasa 2. Dan kita nak selesaikan juga untuk tolak 2. Jadi apakah dua nombor yang didarabkan akan menjadi tolak 2? Sudah pastinya sama ada tolak 2 dan 1 ataupun tolak 1 dan 2. Kita cuba satu persatu. Kemungkinan 1 di sini, kemungkinan 2 di sini. Kalau saya letakkan kenapa 1 tolak darab 2 menjadi 2. Dan kemungkinan ini adalah tolak, ini adalah campur. Kerana salah satu perlulah tolak dan salah satu lagi adalah campur. Kerana tolak 1 darab dengan 2 baru menjadi tolak 2. Jadi betulkah ini? Sudah tentunya 3P kuasa 2 kita akan dapat kerana 3P darab dengan P akan menjadi 3P tolak 2. Dan tolak 2 juga kita akan dapat kerana tolak 1 darab dengan 2 akan menjadi tolak 2. Tetapi bagaimana pula dengan perkali P, iaitu nilai ini. Yang ni agak sedikit sukar untuk buat kita lakukan pemfaktoran. Macam mana kita nak cari nilai itu? Kita darabkan 3P dengan 2, iaitu 6P. Kemudian kita darabkan 1P, tolak 1P dengan P. Jadi 3P saya letakkan di sebelah sini. 3P darab 2. Okey. Campur tolak 1 darab 2 akan menjadi apa? Jadi 6P. Bukan darab 2, tetapi P sini ya. Iaitu tolak 1 dengan P. Jadi bersama dengan 6P tolak P, iaitu 5P. Tadi kita tidak dapat P. Kita nak cari tolak P. Jadi ini bukanlah ya. Ini sudah tentunya salah. Ini juga sudah tentunya tidak betul. Jadi apakah nilai seterusnya? Mungkin saya letakkan 2 di sini. Saya letakkan 2 di sini, saya letakkan 1 di sini. Saya nak letakkan juga
tolak di sini dan campur di situ. Kita boleh agak-agak lah ya. Kita cuba satu persatu sehingga kita dapat jawapan yang betul. Okey, kita semak. 3P campur 2, P tolak 1 bersama dengan, mula sekali kita darabkan 3P dengan P. Of course, kita akan dapat 3P kuasa 2. Seperti mana yang telah saya terangkan. Kemudian 3P dan tolak 1 bersamaan dengan tolak 3P. Okey. Kemudian 2 dan P, kita dapat campur 2P. Dan yang terakhir 2 dan tolak 1, kita akan dapat tolak 2 Jadi bersama dengan 3P kuasa 2 tolak P, 3P campur 2P bersama dengan tolak P dan tolak 2. Kita telah pun dapat persamaan yang sama di situ. Jadi ini adalah factorization, pemfaktoran yang betul, yang tepat. Setelah kita perolehi pemfaktoran yang betul ni, dan 3P campur 2 didarab dengan P tolak 1 bersama dengan kosong, jadi sama ada 3P campur 2 adalah kosong atau P tolak 1 bersama dengan kosong. Salah satu daripada itu, sama ada 3P campur 2 adalah kosong atau P tolak 1 adalah kosong, akan membuatkan persamaan ini menjadi kosong. Okey. Jadi sekiranya 3P campur 2 bersama dengan kosong, jadi 3P adalah bersama dengan tolak 2 dan P adalah bersama dengan tolak 2/3. Atau P bersama dengan 1. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan yang ketiga ini, iaitu sama ada P adalah bersama dengan 1 atau P bersama dengan tolak 2/3. Okay. Sekiranya tidak memahami sebarang aspek jawapan, sebarang aspek untuk menjawab soalan ini, sila ulangi video ini semula ya. Soalan seterusnya, soalan keempat. Raja 4 menunjukkan sebuah prisma dengan tapak mengufuk HJKL. HJKL, okey, di bawah tapaknya ya. HJKL di sini ya. HJKL yang berbentuk segi empat sama, itu tapaknya segi empat sama yang mempunyai sisi 8 cm. Jadi kesemuanya adalah 8 cm. Ini pun 8 cm lah ya. Kesemuanya 8 cm. Trapezium EFLK ialah keratan rentas seragam prisma itu. Okey. Saya padam dulu. Okey. EFLK adalah yang ini ya. EFLK sebuah parallelogram bersudut tepat di sini. Itulah keratan rentas seragam prisma. M, N dan P adalah titik tengah bagi ED, J, K dan HL masing-masing. M, ini M adalah titik tengah pada ED. N, mana N? N adalah titik tengah kepada JK dan juga P. P adalah titik tengah kepada HL. Okey, begitu ya. Jadi sebelum kita menjawab soalan, kita perlu memahami soalan tersebut dengan jelas. Apakah soalannya? A. Namakan sudut di antara satah HML dan DEKJ. Okey, saya perlu mengecilkan sedikit diagram ini supaya kita boleh nampak keseluruhan ya. Okey, saya rasa ini sudah cukup. Sudut di antara HML, mana HML? Kawasan yang sedikit berlorek ya. HML dan juga satah DEKJ.
DEKJ mana? DEKJ di sini. Okey. Kita perlu melihat diagram ini dalam perspektif 3 dimensi. Satah HML adalah satu satah yang condong, dan juga satah DEKJ adalah satu satah yang menegak. Jadi sudut yang kita nak cari sebenarnya, saya harap pelajar juga boleh nampak, iaitu sudut yang saya lukis dalam bentuk hijau ini. Ini. Itu sudutnya. Kerana apa? Kerana titik M adalah titik tengah untuk garisan DE. Hanya apa yang kita perlu tahu, kita perlu buat adalah kita melukiskan garisan menegak ke bawah M, iaitu ke arah N. Sudut yang sebenarnya kita cari adalah sudut PMN. Jadi jawapannya adalah sudut PMN. Itu adalah jawapan untuk soalan A. Soalan B pula. Hitungkan sudut di antara satah HML dan satah DEKJ, iaitu sudut yang PMN yang kita dapati sebentar tadi. Untuk menjawab soalan ini mungkin mudah untuk kita sebelahkan segitiga PMN itu sendiri. Saya cuba clearkan supaya diagram ini mudah untuk kita lihat. Sudut PMN dan segitiga yang saya namakan tadi, iaitu yang ini, segitiga ini, PMN. Okey. Saya nak letakkan dia di sini. Adalah P, N dan M. Ini adalah bersudut tepat. Kerana apa? Kerana sudut di K ini adalah bersudut tepat. Okey. Dan panjang PN adalah 8 cm yang diberi, seperti yang diberi di sini. Dan juga panjang MN adalah 6 cm. Seperti yang diberi oleh garisan EK di sini. Okey, sekarang kita nak cari sudut PMN, iaitu sudut ini. Kita boleh menggunakan fungsi trigonometri tangent, iaitu tangent sudut PMN adalah bersama dengan 8/6, iaitu opposite per adjacent, iaitu bersama dengan 4/3. Jadi sudut PMN bolehlah kita cari dengan menggunakan calculator dengan fungsi inverse tangent. Begini caranya. Saya letakkan dulu, saya tuliskan dulu, iaitu PMN adalah bersama dengan inverse tangent kepada 4/3. Inverse tangent, tekan shift dan tekan butang tangent untuk mendapatkan tangent tolak 1. Dan kurungan 4/3 bersamaan dengan 53.1. 53.13 lah, saya nak bubuh 2 titik perpuluhan. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan 4B. Kita akan bertemu kembali di dalam video yang kedua, iaitu soalan yang kelima.
Bye-bye.